Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini, tengah hari ini, untuk sama-sama kita duduk sebentar untuk kita beriman kepada Allah. Ijlis bina nu'min sa'ah, salah satu daripada terminologi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia, mari kita duduk sekejap. Ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk sebentar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya dalam perjalanan ke arah luar daripada Kuala Lumpur, dan masih lagi dalam perjalanan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bersiaran dalam kereta jelah, insya-Allah. Tolong doakan supaya perjalanan ini dimudahkan, dilancarkan, selamat, insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sama-sama kita memperdalamkan iman kita kepada Allah dengan kita meningkatkan, membetulkan kalimah syahadah kita, tajdid syahadah kita, dan kita memperbaharuilah syahadah kita ini supaya syahadah kita ni lebih lagi mendalam, lebih lagi dekat lagi dengan maksud-maksud yang dikehendaki oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung sikit tajuk islah akidah, tetapi kita akan meneliti berkenaan dengan fungsi akal, fungsi akal fikiran kita dalam rangka untuk kita memperbaiki, memperdalamkan, meningkatkan lagi pembaikan akidah kita, insya-Allah. Jadi sebahagian besar daripada apa yang saya sampaikan ini yang pernah saya sampaikan, saya ulang balik sebagai ulang kaji, sebagai kita review balik lah. Sebab tajuk ni sama lebih kurang tajuk yang saya pernah sampaikan bersangkut dengan tafakkur, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah SWT, yang pertama sekali kita ingin merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita, dan kita ini merupakan dalam perjalanan menuju kepada Dia. Jadi kita ni, sama ada kita duduk ke, kita berdiri ke, kita berbaring ke, kita berjalan ke, kita berlari, diam, gerak kita, sebenarnya kita sedang menuju kepada Allah. Inilah hakikat yang sebenar. Maknanya perjalanan kita bukan perjalanan masa, bukan perjalanan tempat, bukan perjalanan kita kata kita ini daripada keadaan muda kepada tua, tua kepada yang lebih tua, kan. Jadi bukan perjalanan masa, umur ataupun tempat, kan itu berkaitan dengan dunia.
dunia. Jadi hakikat perjalanan kita ialah bahawa kita dalam satu keadaan, realiti, suasana yang sedang menuju kepada Allah. Itu hakikat dia. Jadi bukanlah kita ni kata saya ni nak memenuhi masa saya, umur saya. Sebab setiap orang lain dia punya umur dia. Ada orang yang umur dia lahir saja tak sampai 1 jam dah mati dah. Ada orang tak sempat lahir, dalam perut lagi dah mati dah. Ada orang dah keluar daripada perut mungkin seminggu meninggal dunia. Dan ada juga manusia yang hidupnya sampai 100 tahun. Ada yang 95 tahun tak mati-mati. Masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Tak mati-mati lagi. Jadi ada orang sampai 100 tahun. Ada orang 200 tahun. Nabi Nuh AS 50 tahun kurang 1950 tahun. Jadi kita lihat umur seseorang itu bukanlah ukuran kita ataupun hakikat kita, perjalanan tadi. Perjalanan kita ialah bagaimana realiti kita sedang menuju kepada Allah. Realiti kita, keadaan kita. Maka kalau keadaan kita itu keadaan yang dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan akidah yang benar, maka alhamdulillah kita berada dalam suasana yang baik. Tetapi kalau keadaan itu keadaan yang tidak ada iman, tidak ada Islam, malahan akidah terputus daripada akidah yang benar, maka kita dalam keadaan yang buruk, yang susah. Walaupun kita hidup panjang, ada orang hidupnya mungkin 1 hari, 2 hari meninggal dunia, baby kerana dia tidak sampai peringkat ditaklifkan, maka dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan baik, dia husnul khatimah. Jadi bagi kita yang ada pada hari ini, kita nak kena rasa itu hakikat pertama. Dan dalam perjalanan kita itu, maka perkara yang menjadi signifikan, yang menjadi penting ialah dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, sama ada kita duduk di Malaysia ke, di India ke, di Pakistan ke, di China ke, di mana pun, ataupun kita ni orang muda ke, orang tua ke, keadaan apa pun, suasana kita yang sekaitan dengan dunia ini, maka sebenarnya hakikatnya ialah adakah kita terikat dengan Allah atau terputus daripada Allah. Kita terikat atau terputus. Itu hakikat perjalanan. Ini yang kita kena faham, kita kena rasa dalam hati kita. Jadi sebab itulah Allah menggambarkan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban nar. Jadi kita lihat sini Allah menceritakan kepada kita inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, dan juga di dalam waqtilafil laili wan nahar, dalam pertukaran, perselisihan, pertukaran di antara lail, al-lail malam dan siang, la ayatil li ulil albab, ia mempunyai tanda-tanda tentang kepada orang yang cerdik, orang yang berfikir. Jadi maknanya Allah gambarkan kita sini apa yang ada kat bumi, kat langit, apa yang ada dalam masa pertukaran tu, masa malam siang tu masa, menunjukkan masa. Apa yang ada kat langit, tempat di langit, di bumi tempat. Jadi kita ni melihat tempat di mana pun kita berada, dan masa bila pun kita berada, maka semua itu mempunyai tanda-tanda kepada orang yang berfikir. Jadi apakah tanda-tanda pada orang berfikir itu? Hakikatnya dia sentiasa allazina yazkurunallah, mereka yang sentiasa terikat dengan Allah. Jadi masa bukan satu yang signifikan dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya ialah perjalanan tu. Tempat pun bukan signifikan, tapi perjalanan tu. Jadi tempat dan masa kat dunia ni dia bersifat relatif. Jadi apa yang penting, di mana pun kita berada, masa bila pun kita berada pada masa itu, mestilah kita yazkurunallah, berada dalam keadaan bersama Allah, teringat Allah, berzikir pada Allah. Dan allazina yazkurunallah, mereka sentiasa berzikir dengan Allah. Dan berzikir ini bermula bagaimana digambarkan oleh Syekh Mustafa Masyhur rahimahullah. Dia kata
Kan? Dia kita apa? Berzikir itu bermula dengan satu perasaan. Zikir ni bermula, mengingati Allah, bermula dengan satu perasaan, merasai bersama Allah. Kita rasa Allah bersama kita. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Kita rasa. Kita rasa sayang ke Allah. Kita rasa berharap pada Allah. Itu perasaan itu. Itulah yazkurunallah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka sentiasa merasa bersama Allah. Maksudnya sentiasa mengingati Allah tadi dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Maksudnya dalam semua keadaan, semua suasana, semua masa dalam keadaan mengingati Allah. Maksudnya yang penting sekali, yang pertama ialah merasai Allah bersama kita. Ma'iyatullah, merasa Allah bersama kita. Jadi maknanya kita dalam perjalanan, yang pertama kita merasai Allah bersama kita. Ini kita dah bincang dah. Apa maksud bincang ni? Ya, kita kata kita melihat sesuatu, kita melihat ini perbuatan Allah, af'al Allah. Kita melihat sesuatu berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan nama Allah. Maksudnya itu merasai. Merasai. Jadi, apakah perkara yang kedua kita nak islahkan? Setelah kita merasai ni kita dah bincang dah yang lepas. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah kita dah lepas dah. Dan sekarang ni digambarkan ialah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir. Jadi bukan saja merasai, untuk islah akidah ni bukan hanya dengan hati nak merasai, tetapi dia kena berfikir. Berfikir. Sebab tu orang yang tidak boleh berfikir, tidak akan diberikan taklif, tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya dia tak boleh fikir, dia gila lah. Ataupun kanak-kanak tak boleh fikir, maka dia tak diberikan tanggungjawab. Walaupun dia boleh rasa. Kanak-kanak dia boleh rasa. Contohnya dia rasa takut, dia rasa tak takut kan, rasa lapar sebagainya kan, dia boleh rasa benda tu. Dia boleh tahu menyakitkan ataupun sesuatu yang baik. Tapi dia tak boleh berfikir. Jadi kita ni orang yang telah mencapai umur baligh, maka tarbiyah itu bukan hanya merasa tetapi juga berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka mereka juga berfikir tentang apakah yang berlaku, kejadian yang ada di langit dan di bumi. Maka setelah mereka merasai berzikir, ma'ayatullah, dan kemudian mereka berfikir, maka barulah lengkap. Apa lengkapnya? Lahir daripada mulut mereka. Rabbana ma khalaqta haza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang kau ciptakan, apa yang ada di hadapan kami ini, tidak ada satu yang pun yang sia-sia. Semua tak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmah. Tak ada satu yang sia-sia. Kita hidup ni ada hikmah, kita mati ada hikmah, kita sakit ada hikmah, kita sihat ada hikmah, kita kaya ada hikmah, kita miskin ada hikmah. Allah jadikan pokok ada hikmah, Allah jadikan batu ada hikmah. Kita tengok batu yang duduk kat depan rumah kita, contohnya batu tu macam tak ada apa-apa fungsi pun, tapi ada hikmah tak? Ada hikmah. Kita tak sampai nak fikir. Rumput orang kalau ada kebun rumput ni dia cukup tak suka, kena potong rumput. Rumput ni ada hikmah tak? Nampak macam tak ada function, tak ada fungsi, tak ada peranan. Kita nak tumbuh pokok durian aja, tak nak tumbuh pokok rumput, tapi rumput tumbuh, lalang tumbuh kan. Kita nampak macam membazir. Ada hikmah tak? Ada hikmah. Ada hikmah je, iaitu macam mana hikmah itu bila kita berfikir. Wa tafakkar, kita berfikir. Tapi kadang-kadang hikmah kita tak sampai, logik kita tak sampai dengan logik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah untuk kita islah akidah kita, maka tidak cukup hanya kita memperbaiki hati kita, tapi kita kena gunakan akal kita. Akal kita untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita lagi dengan Allah, mengenalkan diri kita daripada Allah SWT. Maka diperintahkan kita untuk berfikir. Allah perintahkan kita untuk berfikir. Jadi siapa yang tak nak fikir tu, maka dia telah menjadi seorang yang tidak beribadah kepada Allah. Sebab berfikir itu ibadah. Berfikir tu dapat pahala fikir. Kita ingat fikir ni, fikir gitu aja, tapi fikir tu juga mendapat pahala. Dan diperintahkan kepada Allah untuk berfikir. Apa yang Allah perintah kita untuk berfikir, untuk kita islah akidah kita, kita diperintahkan untuk berfikir tentang penciptaan Allah. Tentang apa yang Allah cipta, apa makhluk yang Allah cipta ini. Dan bukan kita berfikir tentang zat Allah, bukan berfikir tentang zat Allah. Jadi semalam kemarin ada seorang akak daripada Gombak bertanya, macam mana nak tahu iman kita benar? Macam mana nak tahu kita iman kita ni benar? Salah satunya ialah kita menggunakan akal kita berfikir. Kita kena gunakan akal kita berfikir. Tetapi Nabi gambarkan kepada kita, tafakkaru fi khalqil
fi khalqillah wala tafakkaru fi fil khaliq. Tafakkaru bil khalqi wala tafakkaru bil khaliq. Maknanya kita berfikirlah tentang makhluk Allah dan jangan kita berfikir tentang pencipta tadi, Allah. Maknanya zat Allah tak boleh fikir, tak sampai kita. Kita nak fikir Allah ni macam gini, Allah macam gitu, sifat dia punya apa, zat dia tidak akan sampai. Maknanya otak kita tak sampai lah. Pernah berlaku satu ketika Nabi SAW sedang berjalan dan kemudian Nabi melihat sekelompok sahabat-sahabatnya sedang duduk diam, serius. Wajah mereka serius, diam, berfikir. Maka dia bertanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, ya Rasulullah, kami sedang berfikir macam mana zat Allah. Macam mana zat Allah. Maka Rasul kata apa? Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi khaliq. Maknanya fikirlah tentang penciptaan makhluk Allah ni. Jangan fikir tentang Allah, tentang zat Allah. Maka berfikir tentang zat Allah ni akan membawa kepada kesesatan. Ini iman yang benar. Iman yang benar. Sebab tu kita nak sebut kat sini bagaimana kita perlu berfikir tentang penciptaan Allah. Ini perintah Allah. Maka macam mana nak mengislahkan akidah kita? Bila kita memikirkan tentang penciptaan Allah ini, macam mana kita nak mengislahkan? Maka ada 5 perkara yang perlu kita berfikir untuk mengislahkan akidah kita. Mengislahkan akidah kita. Yang pertama sekali ialah kita sebelum itu, sekiranya kita tidak berfikir, maknanya kita hanya ikut sahaja, maka kita akan terdinding untuk sampai kepada Allah. Terdinding juga. Maknanya kalau kita hanya sekadar tengok aja pokok, tengok saja burung, tengok manusia, tapi kita tidak berfikir, maka dia akan terhalang juga. Dia sebut orang-orang yang mahjubin. Mahjubin orang yang terdinding daripada sampai kepada Allah, sampai mengenal Allah. Jadi mereka inilah orang yang akan sampai kepada nafsu. Baik, ada 5 perkara secara ringkas nak sebut kat sini. Perkara yang kita kena jadikan sebagai ibadah. Ibadah. Maknanya menjadikan ini adalah ibadah yang besar. Ibadah besar ni. Ini bukan ibadah kecil ni, besar ni. Jadi kadang-kadang berfikir ni dia punya besarnya lebih daripada sembahyang 100 rakaat. Sembahyang 100 rakaat kita tidak mendekati Allah, tapi berfikir sesaat boleh mendekati Allah. Maka berfikir sesaat tu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Itu contohlah. Baik, ada hadisnya, nanti saya akan baca. Baik, yang pertama sekali, kita kena berfikir tentang ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah ni pula ada 2. Yang pertama ayat yang dari sudut ayat Quran tu sendiri. Yang kedua ayat ni sudut kauniyah, ni ayat yang merupakan tanda-tanda penciptaan Allah. Jadi kita diarahkan oleh Allah SWT untuk berfikir tentang langit, bumi. Yang mana kita tengok contohnya, kalau tengok langit macam mana dia boleh ada kat situ. Dia tergantung, terapung-apung kan. Tak ada tiang, tak ada tali kan. Jadi contoh kita berfikir. Dan kemudian kita melihat tentang kejadian-kejadian Allah, maksudnya penciptaan Allah, manusia kan. Manusia contohnya. Seorang laki-laki kahwin dengan seorang perempuan. Kemudian katakanlah dia ada 5 orang anak, dapat 5 orang anak. 5 orang anak ataupun 10 orang anak ke, katakanlah 10 orang anak. Kahwin dapat 10 anak. Kalau kita tengok anak tu kan tak sama. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hidung mancung, ada hidung peset. Ada je yang tak sama. Kalau kembar pun tak semestinya sama 100% kan. Baik, jadi kita lihat padahal dia datang daripada mak yang satu, bapak yang satu. Bapaknya seorang, itulah dia. Maknya seorang, itulah dia. Tapi anak dia lain-lain. Jadi kita kata macam tak logik kan. Macam mana kalau robot kan, dia dilahirkan sama je semua robot kan, contoh. Jadi ini merupakan satu yang perlu dipikirkan. Jadi kita melihat apabila kita berfikir tentang makhluk, bila kita tengok makhluk, maka Allah suruh fikir. Apa yang Allah fikir? Tengok makhluk tu,
kemudian kita hubungkan dengan kekuasaan Allah. Yang pertama, kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa. Ini kita nak kena, ini maksud tafakur yang boleh membina akidah. Tafakur yang boleh membina akidah. Yang pertama, kita melihat makhluk, kemudian kita hubungkan dengan Allah, kita nak rasa itu kekuasaan Allah. Ini Allah yang berkuasa. Ini Allah yang berkuasa. Kemudian kehebatan Allah. Allah yang maha hebat. Allah yang maha hebat. Kemudian selepas itu kita nak menghubungkan dengan kewujudan Allah. Maksudnya wujud Allah, hebat Allah, kuasa Allah. Jadi ini yang kita nak kena sama-sama rasa. Orang-orang yang biasa-biasa ni dia berfikir juga tapi tak sampai ke Allah. Satu ketika pernah saya bagi satu contoh, seorang pensyarah di UKM. Ini kisah benar bukan tapi jangan tanya saya lah siapa yang pensyarah tu kan. Pensyarah UKM. Dia duduk ramai-ramai dengan pelajar-pelajar dia. Kemudian datang seorang profesor. Profesor ni bukan Islam. Dia atheist. Dia tak percaya kepada Tuhan. Maka duduk-duduk, makan-makan, minum-minum semua. Kemudian keluar daripada mulut dia, saya tak percaya dengan Tuhan. Saya tak percaya Tuhan tu ada. Saya tak percaya, dia kata. Kemudian seorang pelajar dia kata, Prof tak percaya Tuhan ada, tak percaya. Semua ni terjadi dengan sendirinya. Lebih kurang itulah. Maka dia kata, kalau gitu macam mana dengan kerusi yang Prof duduk, meja yang kita ada ni, adakah meja dan kerusi ni pun dia jadi dengan sendiri ataupun ada yang menjadikan dia? Dia kata, of course ada yang menjadikan. Of course ada yang menjadikan. Kan ada yang menjadikan maknanya kan ada tukang kursi, tukang meja, ada perkilang perabot, ada kedai yang jual, mesti ada. Kalau tidak, mana dia boleh ada macam ni? Dia kata gitu kan. Kemudian dia kata, kalau gitu macam mana boleh ada satu sistem yang cukup canggih kan, sistem cukup hebat dalam dunia ni, sistem oksigen kan, sistem hidrogen, sistem air kan. Nak jadi air, H, molekul H, hidrogen 2, oksigen 1 jadi air, H2O jadi air kan. Macam mana, siapa yang tentukan H2O tu air? Kenapa tak yang lain-lain kan? Ya, jadi sudah tentulah semua itu menandakan ada yang mencipta, menjadikan. Ini pendekkan cerita lah. Jadi bila bincang-bincang akhirnya tak dapat lari daripada mengatakan bahawa apa yang ada di hadapan kita ni mesti ada pencipta. Mesti ada pencipta. Kalau kereta, kilang kereta contohnya kan. Kalau rumah, ada arkitek, ada engineer, orang yang membina rumah tersebut. Jadi tentulah alam ini termasuk kita mesti ada yang menjadikan, yang mencipta. Jadi apabila kita berfikir untuk memahami akan hakikat pencipta, hakikat Khalik tadi, iaitu tentu ada pencipta, dia wujud, dia ada, kemudian dia berkuasa, dia hebat, dia agung dan sebagainya, maka itulah disebut sebagai tafakkur dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang Allah beri kepada kita, sama ada ayat Quran ataupun tanda-tanda dunia yang ada, matahari, bulan, langit, bumi dan sebagainya. Jadi macam mana kita tahu akidah kita terislah dengan berfikir begitu? Apa tanda dia? Tandanya ialah apabila yakin kita kepada Allah semakin mendalam. Kita tengok pokok, kemudian kita nampak pokok. Kita kata, siapa jadikan pokok? Allah jadikan pokok. Tapi hati kita tak rasa apa-apa. Sama je. Kita nampak pokok, tak nampak pencipta pokok. Kita tak boleh rasa, tak boleh berfikir. Maka maknanya keyakinan kita tidak bertambah. Jadi apabila kita berfikir dan kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin yakin dengan Allah, maka bila kita semakin yakin dengan Allah tadi, dengan berfikir tadi, penciptaan Allah tadi, makhluk Allah tadi, maka itulah disebut islah akidah, dengan berfikir tentang makhluk Allah. Baru kita boleh mengislah akidah kita. Kemudian lepas tu kita akan tingkatkanlah kan, Allah ni sifatnya begini, sifatnya begitu kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang maha memberi rezeki, Allah ni maha sayang contohnya. Jadi yang pertama sekali ialah kita berfikir tentang ayat-ayat Allah ataupun tanda-tanda penciptaan Allah.
Tetapi di mana peningkatan, di mana islah berlaku? Islah berlaku bila kita berfikir dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sehingga hati kita bertambah yakin dengan Allah, bertambah yakin dengan kewujudan Allah, makin dekat lagi, makin kuat lagi. Bertambah yakin dengan kehebatan Allah. Kita tak nampak dah makhluk yang berkuasa, makhluk yang buat. Kita nampak, kita merasai, kita melihat, kita berfikir tadi, kita faham, kita sedar bahawa Allah lah yang maha berkuasa, yang maha hebat. Jadi di sinilah kita lihat tafakur itu menjadi alat untuk meningkatkan islah akidah kita. Itu nombor satu. Yang kedua, tafakur kepada nikmat. Yang kedua, kita berfikir tentang nikmat. Apa sahaja kebaikan yang ada pada kita, apa yang kita sukalah. Kalau orang tu lapar dapat makan, kenyang, dia pun rasa nikmat makan. Kalau orang tu haus, nikmat minum. Kalau orang tu sakit, dia sihat, nikmat sihat. Kalau orang tu dapat anak, tak ada anak, dapat anak, nikmat dapat anak. Walaupun sakit nak melahirkan anak tu, sakit sangat. Tapi dapat anak, hilang sakit, rasa nikmat dapat anak. Jadi apabila kita memikirkan tentang segala perkara yang kita suka, yang kita hajatkan, iaitu kenikmatan seperti apa? Keamanan, hidup aman, kesihatan, afiah. Afiah ni suatu yang bersifat kebatinan, kesihatan yang batin, afiah. Hidayah, Allah memberikan kita hidayah, nikmat kita beriman. Jadi apabila kita memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, iman, Islam, apa yang ada kat kita dan sebagainya, maka sekiranya lahir syukur kepada Allah. Maknanya macam mana kita nak tahu kita berfikir nikmat? Maka dia mengislah akidah kita, mengislah akidah kita, uluhiyah kita kepada Allah, rububiyah kita kepada Allah. Macam mana kita nak tahu? Apabila lahirnya satu rasa syukur pada Allah dan rasa sayang pada Allah. Itu baru kita berfikir. Kalau tak, kita belum berfikir lagi. Namanya PhD di dalam thinking, PhD in thinking, ini dalam berfikir. Tapi dia berfikir, dia tak semakin sayang Allah. Dia berfikir tidak bersyukur pada Allah, maka dia belum berfikir lagi. Hakikatnya belum islah akidah dia. Jadi macam mana kita nak ajak anak-anak kita, nak ajak diri kita, nak ajak kawan-kawan kita memperbaiki akidahnya, memperbaiki akidah dengan melalui tafakur nikmah. Kita berfikir nikmat tadi ialah bila kita berfikir, kita ajak berfikir, bercakap, berbual, berfikir, cakaplah, kita bincang, akhirnya timbul satu perasaan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aku syukur sangat sebab Allah jadi Tuhan aku. Jadi Tuhan aku ni bukan manusia, Tuhan aku ni bukan menteri, Tuhan aku ni bukan parti, Tuhan aku ni bukan masyarakat, Tuhan akulah Allah. Maka aku syukur sangat. Jadi bila timbul perasaan syukur dalam hati kita dengan memikirkan nikmat tadi, barulah kita telah mengislahkan akidah kita melalui tafakur nikmat. Nampak? Jadi ini adalah kaedah yang kadang-kadang kita tak perasan, tapi kita perlu explore dia. Kita perlu perdalamkan, terutama dengan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita faham bahawa segala perkara yang dia ada kat dia tu, yang dia suka tu, semuanya daripada Allah. Dia faham dan kemudian dia pun syukur. Boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dia fitrah manusia. Fitrah manusia yang apabila Allah berbuat baik kepadanya, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Yang ketiga ialah kita tafakur tentang pahala. Pahala. Maknanya berfikir tentang pahala. Seperti syurga. Cerita tentang syurga, tentang kenikmatan yang ada dalam syurga. Keindahannya, keseronokannya, kemewahannya dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita dalam kehidupan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk orang yang bertakwa. Jadi sebab itulah apabila kita berfikir tentang syurga, macam mana kita nak tahu? Kita berbincang-bincang tentang syurga dan sebagainya, dan perbincangan itu menjadikan kita semakin tertingkat akidah kita, tertingkat ataupun terislah akidah kita kepada Allah tadi. Macam mana? Sekiranya setelah kita berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syurga tadi, maka kekuatan kita untuk beramal, menjadi motivasi kita untuk beramal, menjadikan harapan kita kepada
syurga Allah. Harapan kita kan Allah redha, dan harapan kita dengan redha Allah, Allah bagi syurga daripada kita. Maka apabila tafakur menghasilkan kesedaran untuk beramal, kita boleh berfikir tentang syurga, maka menjadikan kita bertambah kuat beramal, bertambah kuat lagi kita beramal kepada Allah Ta'ala. Maka itulah maknanya akidah kita meningkat, akidah kita diperbaiki. Kita bercakap tentang pahala, sesungguhnya siapa-siapa yang sembahyang berjamaah dapat 27 kali ganda daripada sembahyang seorang-seorang. Jadi sembahyang jamaah 27 kali ganda daripada seorang-seorang. Siapa-siapa yang berkahwin dapat 27 kali ganda pahala daripada orang-orang kahwin. Contoh contoh. Siapa-siapa yang berpuasa di hari Arafah, dia diampunkan Allah, diampunkan Allah sebelum setahun, sebelum selepas setahun, setahun selepas, setahun sebelum. Contoh Jadi kita bincang tentang pahala ganjaran yang Allah bagi, fadilat-fadilatnya ataupun kelebihan-kelebihan tadi, tapi kita tidak beramal pun. Kita cuma berbincang, kita tidak berfikir. Cuma membaca je, membaca fadailul amal. Kita membaca kelebihan-kelebihan beramal, tapi kita tidak berfikir. Jadi akibat kita tidak fikir, dia tidak meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melahirkan kesedaran untuk beramal. Jadi bila tidak melahirkan kesedaran untuk beramal, maknanya kita tidak meningkatkan akidah kita. Islah, dia tak islah, akidah tak berlaku. Jadi kita kena bincang, kita kena menyampaikan tazkirah dan sebagainya, sehingga orang ni berlomba-lomba nak beramal. Bila dia berlomba-lomba nak beramal, dia sungguh-sungguh nak beramal, maka ketika itulah akidahnya islah, akidahnya diperbaiki. Inilah yang kita nak lihat di sini, di mana apabila kita bercakap tentang pahala syurga, tak bukan hanya sekadar sebagai satu untuk kita peringatan kita pahala syurga, nikmat pahala, nikmat dalam syurga sebagainya, tetapi natijah daripada itu ialah melahirkan amal, melahirkan kesedaran untuk beramal. Barulah digambarkan dia telah mengislahkan akidahnya. Jadi ini kita kena tengoklah anak-anak kita macam tu. Kita nak ceritakan anak-anak kita, contohnya sembahyang subuh, sunat subuh sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tiba-tiba kita tengok dia bangun subuh, sembahyang subuh je, sunat tak buat lah. Kenapa? Dia belum lagi menyentuh akidah dia. Akidah dia tak tersentuh lagi, hati dia tak tersentuh lagi. Kita kena bagi hatinya tersentuh. Macam mana nak bagi hati tersentuh? Kita kena tengoklah di mana kelemahan kita. Mungkin makanannya, mungkin suasananya, mungkin dia ni duk fikir game aja, main game je contohnya, dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu tertingkat kesedaran amal untuk beramal, kesedaran untuk dia melaksanakan kita kata sesuatu dalam berubudiah kepada Allah, maka itulah maknanya bila berbincang tentang pahala, berbincang tentang surga, maka dia berfikir. Kalau tidak, dia tidak berfikir. Macam kita lah ni kan, dengar-dengar ni kan, sambil dengar sambil tidur kan. Sebahagian lah, tak semua. Sambil dengar sambil ngantuk kan. Sambil dengar sambil buat macam-macam. Jadi macam mana nak tersentuh kan? Macam mana nak tersentuh? Tidak tersentuh. Sebab apa? Sebab kita tidak fokus, sebab kita tidak merendahkan hati kita pada kebenaran Allah, sebab kita tak minta pada Allah hidayah dia, taufiknya kita tak minta. Macam mana nak dapat? Maka kita pun kena perbaiki diri kita. Maka sebab itulah apabila berbincang tentang syurga, berbincang tentang pahala Allah Subhanahu Wa Taala, maka natijahnya apa? Ketika mana berlaku islah akidah tadi? Ketika dia meningkatkan amalan dia, dia meningkatkan ibadah dia. Ini yang kita nak kena tengoklah. Sebab tu tarbiyah ni dia bukan benda yang sekadar sampaikan ceramah aja, tazkirah aja. Tapi macam mana ceramah dan tazkirah itu boleh menyentuh hati, sehingga hati itu kemudiannya akan menyebabkan dia berlaku perubahan, dia meningkatkan amalan dia. Yang keempat ialah apabila kita tafakur, kita berfikir, berbincang-bincang, kita berfikir-fikir tentang azab Allah, tentang siksaan Allah. Kita berfikir tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kan, siapa yang tak sembahyang, Nabi kata siapa yang tak sembahyang masuk kubur, akan ada ular datang, belit dia, patuk dia. Dan ular tu ada 9 kepala.
ada 9 kepala. Saya minta dia minum air sikit. Bismillah. Siapa yang tak sembahyang masuk kubur, akan ada ular yang belit dia. Kemudian lepas belit dia tu, kan, dia apa namanya, ada 9 kepala, gigit dia, patuk dia, sebagainya. Kita pun tengok hadis yang lain pula. Nabi gambarkan, kan, siapa yang tidak, contohnya, siapa yang tidak sembahyang, siapa yang meninggalkan satu rakaat 10,000 tahun dalam neraka Allah. Ataupun siapa yang meninggalkan solat asar, seperti dia hukum dia berzina dengan ibunya, contoh. Jadi kita lihat banyak hadis-hadis, banyak kita kata ayat-ayat Allah berkenaan dengan azab dia, neraka dia. Tetapi kita tidak berfikir sehingga tidak timbul perasaan. Jadi apabila kita melihat, bagaimana kita nak tahu bila berbincang tentang neraka Allah ni, berbincang tentang azab Allah ini, kan, maka dia menjadi seorang yang melarikan diri daripada maksiat, melarikan diri daripada, kan, mungkar. Dia takut buat maksiat, takut buat dosa. Maka itulah maknanya islah berjalan, islah akidah. Akidah tu terislah dengan sebab berbincang tentang azab Allah. Maknanya kita hari ini nak bincang pasal neraka Allah pun bukan main-main, kena bincang dengan sepenuh hati kita. Barulah dia akan jadi sebagai apa? Sebagai suatu tarbiyah kepada kita. Jadi sebab tu bila kita bincang tu, nak menyampaikan tu, dia bukan sekadar sampaikan aja. Nak menyampaikan tu kena minta pada Allah. Kita nak cakap anak-anak, kan, cakap anak-anak nak cerita hari ni, kita cerita pasal neraka Allah. Apa ada dalam neraka Allah? Kalau kita tengok apa dalam neraka Allah, tengok surah Al-Waqi'ah. Apa dalam neraka Allah? Hebat sungguh, siksaan azab dalam neraka Allah. Maka sebelum kita sampaikan tu, kita kena minta hidayah ke Allah. Ya Allah, hari ni aku nak sampaikan tentang neraka pada anak-anak, contoh. Maka ya Allah, kau berilah, bukalah pintu hati kami, supaya hati kami ni boleh merasai. Dan apakah tanda islah akidah berlaku ketika berbincang tentang neraka tadi? Ialah apabila timbul kesedaran untuk dia bimbang, takut dengan dosa dia. Tak mahu dah buat dosa, tak mahu dah bermaksiat pada Allah, tak mahu dah lalai, tak mahu dah leka, tak mahu dah berada dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah. Maka itulah maknanya islahul akidah berlaku. Berlaku. Jadi ini kita kena tengok balik. Jadi kita kena tengok balik macam mana penyampaian kita, perbincangan kita. Kalau kita cakap-cakap gitu aja, tapi tidak berlaku perubahan dalam hati tadi, tidak menyentuh hati, maka tidak berlaku perubahan akidah, islahul akidah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, saya nak gambarkan kepada tuan-tuan perkara yang kita nak kena fikir, kita kena tafakur dalam kehidupan kita, ialah tentang kebaikan Allah Subhanahu Taala kepada kita. Tadi nikmat ni benda yang kita dapat. Ini yang Allah ni, dia baik, dia buat baik pada kita, dia berlaku baik kepada kita. Contohnya apa yang Allah buat pada kita, contohnya kita ni banyak buat dosa, banyak jahat, banyak maksiat, banyak kelemahan. Kita ni banyak kelemahan, tetapi Allah tutup keaiban kita. Allah tutup keaiban kita. Maknanya kita buat kelemahan, kita buat dosa, kita buat sesuatu yang Allah murka, kita mengumpat ke orang, hati kita busuk, buruk sangka pada orang dan sebagainya, Allah tutup. Allah tutup. Tetapi kita dalam keadaan Allah buat baik pada kita, contohnya tutup aib kita tadi, kita masih lagi engkar kat dia. Kita masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah buat baik pada kita, macam-macam dia menganugerahkan pada kita. Jadi inilah satu perkara yang kita kena fikirkan, bagaimana baiknya Allah pada kita. Allah berlaku baik pada kita. Allah bukan bagi nikmat saja. Nikmat dia bagi, dia buat baik lagi pada kita. Maka di sinilah bila kita memikirkan tentang perkara yang Allah SWT beri kepada kita, ini kebaikan-kebaikan Allah tadi, maka pada masa itu kita akan sampai satu peringkat, kita akan bersifat malu pada Allah. Malu ini adalah setinggi-tingginya. Kita kata
sayangnya kita pada Allah tadi, dalam sayang tu kita malu pada Allah. Rindu pada Allah, malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi contohnya kita berdosa, kita buat dosa, banyak dosa kita. Dosa pada diri kita sendiri, dosa kepada keluarga kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, dosa pada kawan-kawan lagi. Banyak dosa. Tetapi Allah SWT tutup aib kita. Dosa kita pada Allah, Allah SWT ampunkan dosa kita. Allah bagi lagi peluang, bagi lagi peluang. Maka apabila kita berfikir tentang kebaikan Allah ini, yang kelima ni kita fikir tentang kebaikan Allah, maka timbul satu perasaan malunya kita dengan Allah, malunya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang akan menyebabkan kita semakin mendekati Allah. Bila timbul satu perasaan malu pada Allah, kita ni buat jahat, kita buat dosa, kita buat maksiat di depan Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Allah bagi mata, kita guna mata nak buat maksiat. Allah bagi lidah, kita guna lidah buat maksiat. Jadi maknanya bila kita fikir tentang kebaikan Allah tadi, maka sampai satu peringkat kita pun rasa malu. Malu kepada Allah SWT. Dan malu kepada Allah inilah tanda akidah itu, uluhiyah kita kepada Allah itu meningkat. Ini panggil islahul akidah. Islahul akidah. Jadi sebab itulah kita melihat kepada perkara-perkara yang ada di hadapan kita, termasuklah 5 perkara yang saya sebut tadi. Dan bila berlaku 5 perkara itu, maka insya-Allah kita akan sebenarnya semakin memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita dalam bahagian akidah kita. Kita hubungan kita dengan Allah menjadi lebih kuat, lebih erat. Inilah antara perkara insya-Allah yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Sebenarnya inilah antara saya ulang balik penyampaian sebelum ni untuk kita cuba menghubungkan tafakkur itu, berfikir, akal yang berfikir itu dengan islahul akidah, dengan pembaikan akidah. Maknanya segala yang kita lakukan itu bila kita hubungkan dengan Allah dan perkara itu kita dapat merasai pula hubungan tadi, maka sebenarnya kita telah mengislah, memperbaiki akidah kita. Dan bila kita memperbaiki akidah kita, insya-Allah Allah akan memperbaiki ibadah kita. Dan bila kita memperbaiki ibadah kita, maka insya-Allah Allah akan memperbaiki akhlak kita. Tapi semua bermula dengan bagaimana kita merasai, bagaimana kita berfikir, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita berfikir. Untuk kita mendekatkan lagi dengan Allah tadi. Jadi ada 5 perkara saya sebut tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan dapat memberikan satu kebaikan kepada kita, walaupun sebahagian besar daripada apa yang saya sampaikan ini pernah saya sampaikan sebelum ini. Dan insya-Allah walaupun kita dah tahu, tetapi yang penting bukan tahu, yang penting bukan ilmu, tetapi bagaimana tahu itu, ilmu itu, pengetahuan kita itu akan melahirkan amal, akan melahirkan sesuatu yang menjadikan kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sekali. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang sama-sama kita bincangkan pada petang ini akan dapat memberikan satu kekuatan kepada kita, kefahaman kepada kita, kesedaran kepada kita insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan lebih kuat lagi. Minta tuan-tuan dan puan ulang semula, tengok balik apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertambah bersih lagi akidah kita. Dan bila akidah kita bersih, maka dia akan datang bersama rahmat Allah. Rahmat Allah akan bersama kita. Barakah Allah akan bersama kita. Bila rahmat Allah, barakah Allah bersama kita, maka insya-Allah datanglah ujian-ujian, datanglah perkara-perkara yang menakutkan, ancaman-ancaman, maka Allah akan sertakan dengan di sebalik ancaman, di sebalik ketakutan itu adanya keamanan, keselamatan, kebahagiaan, malahan adanya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah perkara insya-Allah yang mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya kena habiskan awal sikitlah daripada biasa, kerana ada satu lagi program sekejap lagi dengan pelajar-pelajar, lebih kurang pukul 3.30 lah insya-Allah. So insya-Allah mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi manfaat kepada kita. Insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kelemahan kita, dosa kita. Jadi tuan-tuan, jangan biarkan satu saat pun akal kita, otak kita tidak berfikir untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena latih akal kita, fikiran kita supaya berfikir mengikut kaca mata Islam, mengikut kaca mata iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula kita fikir dengan akal kita, kemudian dia akan turun kepada hati kita, menjadikan diri kita ni komplit dengan kekuatan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum.
InsyaAllah tulis sikit sebanyak untuk kita pada hari ini. Doakan saya dalam perjalanan ni, InsyaAllah mudah-mudahan sampai selamat dan tidak ada halangan apa-apalah, InsyaAllah. Dan juga doakan kepada kami semua, kita semua ni, supaya sentiasa dalam keadaan menjadi orang yang bergerak menuju kepada Allah, dan akhirnya kita akan mendapat mardatillah, kita akan mendapat redha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa anjil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan haynan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka 'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la narju gharak wa la na'budu shay'an siwak waj'alna laka mawsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa awladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah panjang-panjangkan perbincangan kita ni.